KPM. Hari ini, hari jadi Puteri Aurora yang ke-9 tahun. Seronoknya. Pasti ramai rakyat jelata dan pembesar yang hadir pada majlis sambutan ulang tahun kelahiran Puteri Aurora. Sayangnya, Putera Shah tidak dapat hadir pada majlis hari jadi Puteri Aurora. Ampun Tuan Puteri, saya ada perutusan untuk Tuan Puteri. Wah, ada perutusan. Ya. Terima kasih. Kepada Puteri Aurora yang disayangi, Putera Shah dalam perjalanan untuk pulang ke istana. Semoga Puteri Aurora berada dalam keadaan sihat, ceria selalu, menjadi puteri yang membesar, yang cantik jelita dan berjaya di dunia dan di akhirat. Wah, ingat juga Putera Shah kepada Tuan Puteri. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Seperti biasa, Nisa naikkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kalau perlu keluar ke rumah, jangan lupa pakai pelitup muka dengan betul dan kemas. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, tadi kita dah lihat satu sketsa di mana Nisa sebagai dayang menyampaikan perutusan kepada Tuan Puteri. Apa agaknya kaitan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini? Jadi jom kita persilakan Cikgu Siti Nadirah yang merupakan guru bahasa Melayu dari SK Seksyen 13 Shah Alam. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Nisa. Ya, wah cantiklah mahkota Cikgu. Nak pinjam boleh? Boleh. Sekejap lagi Cikgu ya? Boleh. Okey, baiklah. Hari ini menariknya topik kita adalah keluarga diraja. Dan untuk pelajaran kita hari ini kan Cikgu, saya nak ajak kawan-kawan boleh? Ajak kawan-kawan masuk ke kelas saya. Boleh. Jadi baiklah saya nak jemput kawan-kawan saya. Mana rakan-rakan saya ni? Hai semua, selamat pagi. Okey, baiklah kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita. Boleh ya adik-adik? Okey, kita nak mulakan dengan adik Nik Zara. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum. Hai semua, nama saya Nik Zara Zulaika binti Nik Rafizat. Saya daripada kelas Ibnu Majah, 3 Ibnu Majah. Baik, terima kasih. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seksyen 13. Maaf, ingatkan dah habis cakap tadi. Okey, baiklah kita teruskan dengan adik Steve. Sila perkenalkan diri. Hai, selamat petang. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Steve. Nama saya Steve. Saya kelas 3 Ibnu Majah. Dan saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Seksyen 13 Shah Alam. Baik, terima kasih Steve. Seterusnya kita ada adik Dara Nurduha. Silakan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Dara Nurduha binti Muhammad Syazri Shah. Saya dari kelas 3 Ibnu Rus, Sekolah Kebangsaan Seksyen 13 Shah Alam. Terima kasih. Seterusnya kita nak persilakan adik Aida untuk perkenalkan diri. Silakan Aida. Assalamualaikum. Nama saya Aida Damia binti Anwar. Saya kelas dari 3 Ibnu Khaldun. Saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Seksyen 13. Baik, terima kasih Aida. Kemudian kita ada Arisa. Silakan Arisa.
Hai, nama saya Nur Arsadamia Abdi Muhammad Syarafuddin. Saya dari kelas 3 Ibnu Sina. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seksyen 13. Baiklah, yang terakhir sekali kita ada adik Iman. Silakan Iman Irsyad dia. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Iman Irsyad daripada Atras dari kelas 3 Ibnu Sina. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seksyen 13 Shah Alam. Baik, terima kasih. Itu dia ke-6 rakan kita dari SK Section 13 Shah Alam. Sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, pastilah kita perlu mematuhi SOP seperti menggunakan gel sanitasi untuk kita sanitasi tangan kita. Silakan cikgu. Kita mulakan dengan membasmi kuman. Ini adalah norma baru yang perlu kita ikuti di mana saja kita berada. Dan kembali kepada tajuk kita pada hari ini adik-adik, iaitu keluarga diraja. Ada kena-mengena dengan sketsa kita tadi, betul tak cikgu? Ya, tepat sekali Nisa. Ya, baiklah. Sebelum itu saya nak kongsikan pada anda semua sebuah video. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Saya suka belajar bahasa istana kerana ada perkataan baharu dan pelik yang jarang saya dengar dalam percakapan harian. Saya nak dengar, belajar dan fahaminya. 6. Bahasa istana yang saya tahu ialah iram-iram bermaksud payung, kaos bermaksud kasut, istana bermaksud rumah, anugerah bermaksud hadiah, hari lahir bermaksud hari keputeraan dan makam bermaksud kubur. 4 bahasa istana yang saya tahu ialah perkataan berkenan bermaksud suka, panji bermaksud bendera, bergaduh bermaksud tidur dan singgah sana bermaksud kerusi. Terima kasih. Terima kasih adik-adik di atas perkongsian berkenaan dengan bahasa istana yang mereka tahu. Berbalik kepada topik kita hari ini, sebenarnya kan cikgu, apa yang kita nak belajar? Ada kena-mengena tak dengan sketsa kita tadi cikgu? Ya, terima kasih Nisa. Okay, pada hari ini kita akan belajar topik keluarga diraja dan fokus pembelajaran kita pada hari ini ialah mengikut standard pembelajaran 1.1.3 mendengar, memahami, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan bertumpu. Jadi fokus kita tu lebih kepada soalan bertumpu. Soalan ada 2 jenis ni, soalan bertumpu dan soalan bercapah. Tapi hari ini soalan bertumpu sahaja. Hari ini kita akan fokus kepada soalan bertumpu sahaja cikgu ya. Dan murid akan memberi maklum balas respon. Kita akan melihat respon rakan-rakan kita. Jadi saya nak tanyalah kawan-kawan saya di Google Meet, adakah adik-adik dah bersedia untuk sesi kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up macam ni. Ya, semua dah bersedia dan saya harapkan rakan-rakan di rumah pun cikgu telah pun bersedia. Kita akan sambung pelajaran kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali menonton teras di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali
kembali menonton teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Siti Nadirah dari SK Seksyen 13 Shah Alam dan rakan-rakan saya juga dari SK Seksyen 13 Shah Alam. Jadi jom Cikgu kita mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Nisa. Okey, kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini iaitu topik keluarga diraja. Okey, jadi mari sama-sama kita lihat keluarga diraja. Murid boleh merujuk pada buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 muka surat 2. Bagi penonton di rumah boleh rujuk buku teks. Okey, cikgu mulakan dengan ayahanda, bonda, raja, permaisuri, putera dan puteri. Okey. Jadi, apakah maksud perkataan raja? Raja bermaksud orang yang memerintah sesebuah negara. Ataupun dalam maksud lain ialah raja bermaksud suami kepada permaisuri. Okey. Sebelum cikgu terlupa, cikgu ingin tekankan di sini sedikit Nisa, cikgu sebelum terlupa bahawa hari ini cikgu akan mengajar mengenai perkataan diraja sahaja. Tidak menjelaskan dengan lebih terperinci tentang sejarah ataupun salah silah keluarga. Nama panggilan pun cikgu tidak tekankan pada hari ini supaya para penonton atau murid-murid cikgu sekalian tidak keliru. Cikgu nak ajar kata panggilan nama ke atau maksud. Okey. Cikgu teruskan dengan pembelajaran. Apakah maksud perkataan permaisuri? Perkataan permaisuri bermaksud isteri raja. Cara jawab tu kena penuh. Tak boleh jawab pendek. Raja. Contoh, apakah maksud perkataan permaisuri? Isteri raja. Jawapan tu betul tapi tidak lengkap. Okey. Seterusnya, apakah maksud perkataan putera? Perkataan putera bermaksud anak lelaki, raja dan permaisuri. Seterusnya, apakah maksud perkataan puteri? Perkataan puteri bermaksud anak perempuan, raja dan permaisuri. Okey. Seterusnya, apakah maksud perkataan ayahanda? Ayahanda. Perkataan ayahanda bermaksud ayah kepada raja. Okay. Dan akhir sekali, apakah maksud perkataan bonda? Perkataan bonda bermaksud ibu raja. Okey. Jadi cikgu dah jelaskan tentang keluarga diraja dan cara menjawab soalan bertumpu yang cikgu tanya. Perlu lengkap. Tidak boleh menjawab pendek-pendek. Itu jawapan tepat tapi tidak lengkap. Bahasa Melayu perlu lengkap dan perlu dijawab dengan lengkap untuk mendapat markah yang penuh. Okey. Jadi, seterusnya kita teruskan dengan aktiviti yang Nisa. Cikgu. Mendengar dan memberikan respon terhadap soalan bertumpu. Di sini cikgu sediakan 2 audio. Cikgu sendiri yang rakam suara cikgu. Jadi kita akan pendengarkan dan murid akan menjawab soalan yang cikgu telah sediakan. Okey, rakan-rakan di Google Meet diharapkan bersedia. Kita nak dengar ni audio ni nanti. Okey, silakan cikgu. Steve, apakah maksud perkataan raja? Okey, Steve boleh bersedia untuk menjawab. Raja bermaksud orang yang memerintah sebuah negara. Betul ke cikgu jawapannya? Tepat sekali. 5 berapa bintang kita nak bagi ni, Nisa? Kita bagi 5 bintang untuk Steve. Ini 5 bintang. Okey, betul. Perkataan raja bermaksud orang yang memerintah sesebuah negara. Ataupun ada satu lagi jawapan. Arisa boleh?
Perkataan raja bermaksud suami kepada permaisuri. Ya, tepat sekali. Terima kasih Arisa. Arisa pun dapat 5 bintang. Okey. Seterusnya, Zara, maksud perkataan permaisuri pula apa? Perkataan permaisuri bermaksud isteri kepada raja. Okey, tepat sekali jawapan tu Nisa. Ya. Perkataan permaisuri bermaksud isteri kepada raja. Okey, berapa bintang nak bagi? 5. Zara pun dapat 5 bintang, cikgu. Okey, ini untuk seterusnya kita tak dengar audio, cikgu sendiri akan bertanya soalan kepada anak murid. Baik. Kita mulakan dengan yang ketiga. Adakah Duha tahu akan maksud perkataan putera? Ya, cikgu. Putera bermaksud anak lelaki kepada raja dan permaisuri. Okey, tepat sekali jawapan itu. Ya, jawapan yang mendapatkan anda 5 bintang juga. 5 bintang. Okey, cikgu nak bagi tahu kenapa dapat markah penuh. Sebab dia menjawab dengan lengkap. Ayat yang lengkap. Sebab cikgu tahu kebanyakan di sekolah apabila ditanya soalan, mereka lebih cenderung menjawab anak lelaki. Itu saja. Anak lelaki raja dan permaisuri. Jadi kita dalam bahasa Melayu ditekankan perlu menjawab dengan ayat yang lengkap. Betul. Tepat sekali Nisa. Okey, seterusnya. Zara. Cikgu minta maaf tak? Okey. Tersilap. Okey, Iman, apakah maksud perkataan puteri? Ya, cikgu, maksud perkataan puteri ialah anak perempuan kepada raja dan permaisuri. Bagaimana cikgu, boleh ke saya nak bagi 5 bintang ni pada Iman ni? Cikgu kurang jelas sikit. Boleh Iman ulang sekali lagi tak? Iman boleh ulang kembali jawapan Iman dengan ayat yang lengkap ya. Silakan Iman. Maksud perkataan puteri ialah anak perempuan raja dan permaisuri. Okey, yang ini pun boleh bagi 5 bintang Nisa. Boleh bagi 5 bintang. Tepat sekali. Okey. Maksud perkataan puteri ialah anak perempuan kepada raja dan permaisuri. Macam itu pun boleh. Ya. Janji dia lengkap. Okey. Seterusnya. Yang seterusnya, adakah Arisa tahu akan maksud ayahanda? Ya, cikgu. Ayahanda bermaksud ayah kepada raja. Bagaimana dengan jawapannya, cikgu? Ya, cikgu. Macam mana? Kita tanya rakan-rakan, anak-anak murid cikgu di sana. Anda setuju dengan jawapan itu? Rakan-rakan, boleh ke jawapan Arisa tadi dapat 5 bintang? Kalau boleh bagi double thumbs up macam ni. Ya, 5 bintang. Okey, betul. Kita tanya rakan-rakan di talian ya. Okey. Maksud ayahanda ialah ayah kepada raja. Okey, seterusnya. Adakah Aida tahu akan maksud bonda? Ya, cikgu. Bonda bermaksud ibu kepada raja. Bonda bermaksud ibu kepada raja. Kita tanya rakan-rakan di talian, anak-anak murid cikgu. Bagaimana dengan jawapan rakan kita tadi? Double thumbs up ke tak? Double thumbs up juga. Jadi 5 bintang untuk Aida. Tahniah. Okey, 5 bintang. Baguslah. Jadi 5 bintang. Okey. Untuk slot yang kedua, kita akan belajar tentang bahasa istana. Ya. Okey, jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini? Kita kembali kepada slide yang pertama. Yang pertama tadi ya, di mana aktiviti kita adalah untuk kita mendengar
dan melihat rakan-rakan kita memberikan respon ya cikgu. Ya, betul. Okey, mendengar, memahami, kita kembali kepada fokus pembelajaran SP, standard pembelajaran kita lah. Mendengar, memahami, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan bertumpu. Jadi hari ini kita bukan sahaja belajar tentang perkataan-perkataan diraja, tapi boleh beri maklum balas dengan ayat yang lengkap. Itu yang penting. Jadi kita ada ayahanda, bonda, raja, permaisuri, putra dan putri. Okey, baiklah. Setakat ini kita lihat rakan-rakan kita dapat menjawab dengan baik, dapat memberikan respon kepada soalan-soalan dan semuanya dapat 5 bintang cikgu kerana mereka memberikan jawapan dengan ayat yang lengkap yang sepatutnya bagaimana kita nak menjawab soalan bahasa Melayu. Diharapkan rakan-rakan di rumah pun turut sama dapat menjawab dengan baik dan memberikan respon ketika menonton. Kita akan kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Nadira serta rakan-rakan saya dari SK Seksyen 13 Shah Alam. Kita akan sambung sesi pembelajaran kita kepada topik seterusnya iaitu bahasa istana. Silakan Cikgu Nadira. Okey, untuk pembelajaran seterusnya kita akan belajar mengenai bahasa istana. Okey, seperti biasa, for aktiviti berikan respon terhadap soalan. Baik. Okey, cikgu akan tanya, murid akan jawab soalan cikgu dengan menggunakan ayat yang lengkap. Itu ayat yang lengkap ya. Baik. Okey. Yang pertama, Zara, apakah maksud perkataan beradu? Perkataan beradu bermaksud tidur. Okey, Betul ke jawapannya cikgu? Perkataan beradu bermaksud tidur. Betul, tepat sekali Zara. Jadi 5 bintang lagi untuk Zara. Okey. Jadi cikgu nak bagi tahu sikit cara jawab tu, dia akan ambil daripada soalan sikit. Perkataan beradu bermaksud tidur. Ambil daripada soalan tu sedikit untuk jadikan jawapan. Itu tips dia. Seterusnya, Aida, apakah maksud perkataan santap? Perkataan santap bermaksud makan. Perkataan santap bermaksud makan, cikgu? Perkataan santap bermaksud makan. Jadi santap itu ialah makan. Perkataan ini digunakan untuk kerabat golongan diraja sahaja, bukan untuk kita rakyat biasa. Ya. Jadi 5 bintang lagi untuk Aida. Yang ketiga, maksud perkataan bersiram apa, Steve? Maksud perkataan bersiram ialah mandi. Betul, tepat sekali. Maksud perkataan bersiram ialah mandi. Jadi Steve, cara menjawab itu dia ambil daripada soalan, maksud perkataan bersiram ialah mandi. Baik, Okey, 5 bintang untuk Steve. Seterusnya cikgu. Maksud perkataan ampun apa, Duha? Maksud perkataan ampun ialah maaf. Tepat sekali. Maksud perkataan ampun ialah maaf. Ampun tuanku macam tu. Maaf tuanku. Jadi 5 bintang untuk Duha. Seterusnya, apakah pula yang dimaksudkan dengan bertitah, Arisa? Bertitah ialah bercakap.
Maksud bertitah ialah bercakap. Bercakap atau bertutur. Betul. Tepat sekali Arisa. Maksud bertitah ialah bercakap atau bertutur. Baginda bertitah contohnya. Untuk menyampaikan apa-apalah kepada rakyat. Baginda bertitah. Bertitah, menyampaikan sesuatu. 5 bintang untuk Arisa. Seterusnya, maksud perkataan gering apa, Iman? Perkataan gering bermaksud sakit. Betul, tepat sekali. Perkataan gering bermaksud apa Nisa? Sakit, cikgu. Sakit, maksud sakit. Okey, jadi betul lah apa yang Iman jawab. Cikgu nak beritahu cara jawab tu, perkataan gering ialah sakit. Ambil daripada soalan, jadikan jawapan. Jadikan jawapan untuk menjadikannya ayat yang lengkap, cikgu ya. Jadi 5 bintang untuk Iman juga. Jadi kita ada permainan Nisa. Wah, seronoknya. Permainan apa tu, cikgu? Ketuk-ketuk siapakah itu? Ketuk-ketuk siapakah itu? Ketuk pintu istana tu. Siapakah itu? Nak jawab soalan. Baiklah. Okey, Nisa boleh ambil satu. Boleh. Soalan. Dari dalam balang ni, cikgu ya? Ya, betul. Saya ambil, cikgu ya. Okey, saya kita tengok di sini. Siapa yang kena. Okey, kita buka. Siapakah nama yang akan kita panggil? 1, 2, 3. Oh, nama siapa ni? Okey, kita ada nama Steve. Ketuk-ketuk siapa yang kena? Steve yang kena. Steve yang kena. Okey, soalan 1. Apakah maksud perkataan santap? Berjawab dengan perkataan santap ialah makan. Ulang sekali lagi, Steve. Perkataan santap ialah makan. Perkataan santap bermaksud makan. Bermaksud makan. Okey. Seterusnya kita ketuk-ketuk lagi, cikgu ya. Ketuk-ketuk siapa yang kena. Okey. Yang kedua adalah Aida. Okey, Aida. Okey, boleh jawab soalan yang kedua. Apa soalan yang kedua? Apakah perkataan payung dalam bahasa istana? Payung ya? Ini Perkataan payung dalam bahasa istana ialah iram-iram. Iram-iram? Iram-iram. Okey, walaupun kita tak belajar tadi, kita soalan cikgu ni lebih kepada nak tahu pengetahuan am. Dia tahu ke tak? Okey, kita tengok. Ya, betul. Perkataan payung dalam bahasa istana ialah iram-iram. Ya. Okey. Seterusnya yang ketiga. Seterusnya ketuk-ketuk siapa yang kena. Kita lihat Iman. Ya, Iman. Soalan yang ketiga, Iman. Bersedia, Iman? Mana Iman? Bersedia? Boleh angkat tangan? Bersedia? Okey, terima kasih. Baik. Apakah maksud perkataan bertitah? Maksud perkataan bertitah ialah berucap. Okey. Maksud perkataan bertitah ialah berucap, bertutur, bercakap. Lebih kurang maksudlah macam tu. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Okey, saya lihat ketuk-ketuk. Siapa ni yang kena seterusnya? Dara. Okey, Dara bersedia untuk jawab soalan? Okey, bersedia. Soalan yang keempat. Apakah perkataan kasut dalam bahasa istana? Kasut. Kasut. Orang istana panggil apa kasut ya, Dara? Perkataan kasut dalam bahasa istana ialah kaus. Perkataan kasut dalam bahasa istana ialah kaus. Kita panggil kaus, Nisa. Kalau kita orang rakyat biasa panggil kasut. Okey. Seterusnya kita lihat siapakah yang bakal menjawab soalan yang kelima. Ketuk-ketuk semua. Siapakah yang kena? Siapa yang kena? Zara. Zara jawab soalan yang kelima. Apakah maksud perkataan putri? Perkataan putri bermaksud anak perempuan raja dan permaisuri. Perkataan putri bermaksud anak perempuan raja dan permaisuri. Betul. Anak perempuan. Tepat sekali.
Okey, jawapan tak perlu. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Okey, baiklah yang ke-6 semestinya Arisa. Yang terakhir, Arisa. Bersedia untuk jawab soalan? Kalau dah sedia nak jawab soalan, boleh bagi double thumbs up macam ni. Sedia, cikgu? Okey, baik. Silakan cikgu dengan soalannya. Apakah perkataan istana dalam bahasa istana? Istana. Perkataan istana dalam bahasa istana ialah rumah. Betul ke jawapan tu? Ya, kita lihat jawapannya. Okay. Perkataan istana dalam bahasa istana ialah rumah. Rumah bagi keluarga diraja lah kan cikgu kan. Betul. Jadi rumah mereka tu dia panggil sebagai istana. Kita dah tanya 6 soalan kepada 6 murid kita. Mungkin kan cikgu, saya nak minta rakan-rakan saya ni mungkin buat ayat pendek berkenaan dengan perkataan-perkataan yang kita telah pelajari. Boleh cikgu ya? Boleh. Okey, yang pertama kita nak ketuk-ketuk lagi sekali lah. Ketuk-ketuk lagi sekali. Kita minta Arisa, boleh tak Arisa gunakan perkataan istana? Buat satu ayat. Bukan ayat yang jawapan ni tau, buat satu ayat lain kita nak lihat. Boleh tak rakan-rakan kita ni beri ayat? Boleh Arisa? Boleh. Silakan Arisa. Apa-apa ayat saja, tak kisah. Bonda ingin masuk ke dalam istana. Ya, bonda ingin masuk ke dalam istana. 5 bintang. Okey, cikgu saya nak tanya seterusnya. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita lihat Aida. Boleh tak Aida buat ayat guna perkataan beradu? Perkataan beradu. Sila buat ayat. Silakan. Putri sedang. Putri sedang apa? Putri sedang apa? Putri sedang tak on kamera. Putri sedang beradu. Boleh gunakan nama-nama seperti ayahanda, bonda dan sebagainya. Seterusnya cikgu, kalau kita nak panggil Zara ni, cikgu pilih satu perkataan untuk dia buat ayat. Saya cikgu nak pilih perkataan gering. Gering. Ya, gering yang bermaksud sakit tadi cikgu ya. Zara boleh gunakan perkataan seperti ayahanda ataupun raja ataupun permaisuri. Ayat pendek pun tak apa. Apabila ayahanda sakit, ayahanda pergi ke hospital. Apabila ayahanda gering, ayahanda pergi ke hospital ya. Bolehlah. Sebab di hospital pun ada wak diraja juga cikgu kan. Okey, baiklah. Kita serba sedikit sajalah aktiviti kita yang di rumah pun boleh turut sama mencuba membuatkan ayat pendek ataupun menjawab soalan-soalan bersama-sama dengan kita sebentar tadi. Boleh gunakan perkataan seperti kaos ya tadi cikgu. Kaos bermaksud kasut. Payung apa tadi cikgu? Iram-iram. Sakit, gering, tidur, beradu, makan, santap. Apa lagi kita belajar cikgu? Bahasa-bahasa seperti putera, puteri, istana, raja, rumah, permaisuri, istana tu rumah dan sebagainya. Baiklah, kita boleh teruskan aktiviti kita selepas ini. Kita akan bertindak seketika. Yang lain masih okey ya semua? Terkejut mereka tiba-tiba Kak Nisa nak tanya mereka soalan. Kalau masih okey, masih mengikuti macam biasa. Macam ni, apa ni? Double thumbs up. Ya, baiklah. Diharapkan yang di rumah pun cikgu ya mengikuti dengan baik setakat ini. Kita ada lagi soalan ke untuk mereka cikgu? Okey. Ada latihan lagi? Jadi cikgu cuma nak beritahu latihan untuk penonton-penonton di rumah. Baik. Bagi adik-adik, terutamanya murid tahun 3, boleh buat latihan pada buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 muka surat 1. Jadi selepas menonton rancangan ini, bolehlah buat latihan. Terus buat latihan. Untuk menguji apa Nisa? Tahap kefahaman. Murid-murid lah. Nak tahu sejauh mana dia faham atau tidak apa yang dipelajari bersama Cikgu Siti Nadirah dan pengacara Nisa. Ya, baiklah. Kita akan bertindak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Boleh terus selak buku teks akan latihan yang telah diberikan sebentar tadi. Kita jumpa selepas ini.
KPM. Anda masih menonton teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Nadira dan juga kawan-kawan saya dari SK Seksyen 13 Shah Alam. Nisa nak ingatkan sekali lagi agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada. Kan sekarang ni kan cikgu kan bila kita ada gel pembasmi kuman saiz poket tu boleh letak di dalam poket. Tetapi sekiranya tidak ada keperluan untuk keluar, duduk sahaja di rumah. Jadi tiba masa cikgu untuk kita ulang kaji kembali apa yang telah kita pelajari setakat hari ini. Jom cikgu. Okey, jom kita ulang kaji apa yang kita telah belajar pada hari ini tadi. Kita tengok slide. Okey. Jadi cikgu nak tanya soalan pada anak murid cikgu. Semua sudah bersedia? Boleh ya? Kita akan tanya apa maksud perkataan-perkataan yang ada di slide. Jadi adik-adik boleh angkat tangan. Siapa nak jawab? Siapa masih ingat? Boleh? Boleh semua? Ya, boleh. Masih bersemangat ya? Bersemangat. Semua masih bersemangat cikgu tengok. Okey. Okey. Seterusnya cikgu nak tanya soalan. Cikgu Steve. Nampak macam semangat lebih. Kita tanya Steve soalan. Boleh? Steve, apakah maksud perkataan putera? Perkataan putera ialah anak kepada permaisuri dan raja. Ada kesilapan sedikit. Tapi jangan risau, cikgu akan betulkan. Maksud perkataan putera bermaksud anak lelaki, raja dan permaisuri. Tadi tertinggal perkataan apa tadi? Lelaki. Dia ada anak saja. Tidak mengapa, cikgu akan betulkan. Betul. Jadi putera itu anak lelaki. Kalau sebut anak saja, jadi kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan, cikgu. Okey, baik. Terima kasih Steve. Kepada adik-adik di rumah, sewaktu sesi pembelajaran kan, tidak sah kalau kita tidak ada membuat kesalahan. Jangan malu, jangan segan. Itulah sebahagian daripada proses pembelajaran. Okey, kita akan tanya soalan seterusnya, cikgu. Kita nak tanya siapa agaknya? Arisa. Okey, Arisa. Bersedia Arisa? Bersedia ya Arisa. Terima kasih. Soalan untuk Arisa, apakah maksud perkataan puteri? Maksud perkataan puteri ialah anak perempuan raja dan permaisuri. Tepat sekali. Maksud perkataan puteri ialah anak perempuan raja dan permaisuri. Tepat sekali Arisa. Tahniah untuk Arisa. Seterusnya cikgu nak tanya Dara Nurduha. Dara, apakah maksud... yang mana Nisa? Nak pilih yang mana? Saya nak tanya dia, apakah maksud perkataan permaisuri, Dara? Permaisuri. Perkataan permaisuri bermaksud isteri raja. Betul. Perkataan permaisuri bermaksud isteri raja. Ayat yang lengkap dia jawab tu. Betul. Maksudnya murid fahamlah apa yang cikgu ajar pada hari ini. Betul. Okey. Seterusnya nak tanya Zara, boleh cikgu? Boleh Zara. Zara, Kak Nisa nak tanya, apakah maksud perkataan bonda? Perkataan bonda bermaksud mak kepada permaisuri dan raja. Betul tak cikgu? Okey. Perkataan bonda, sepatutnya jawapan dia perkataan bonda bermaksud ibu raja. Ibu raja. Okey, baiklah. Seterusnya saya nak tanya, tadi kita dah belajar cikgu perkataan-perkataan yang digunakan dalam istana ataupun kita panggil bahasa istana. Jadi saya nak tanyalah, kawan-kawan kita ni mereka masih ingat tak maksud perkataan yang kita dah main permainan ketuk-ketuk siapa yang kena tu? Boleh cikgu? Boleh. Okey, Kak Nisa tanya, adik-adik angkat tangan boleh? Angkat tangan. Laju-laju tau.
Kita nak tengok siapa yang masih ingat maksud perkataan ini. Okey, siapa ingat maksud perkataan gering? Cepat angkat tangan. Siapa nak jawab? Zara, silakan. Oh, laju je Zara. Silakan Zara. Perkataan gering bermaksud sakit. Ya, betul. 5 bintang. 10 bintang lah. 10 bintang. Okey. Perkataan seterusnya cikgu. Oh, laju mereka nak angkat tangan ni. Bersedia semua? Apakah maksud perkataan dalam bahasa istananya kaos? Cuba angkat tangan. Siapa nak jawab kaos? Silakan Arisa. Maksud perkataan kaos ialah kasut. Ya, betul cikgu. Ya, betul. Tepat sekali. Tepat sekali. Maksud perkataan kasut ialah kaos. Kaos. Kaos ialah kasut. Sorry, cikgu tersilap. Maksud perkataan kaos ialah kasut. Okey, baiklah. Seterusnya, siapakah boleh beri maksud perkataan bersiram? Angkat tangan. Bersiram. Okey, cikgu pilih seorang. Siapa yang angkat tangan? Cikgu nak Iman. Iman jawab. Silakan Iman. Maksud perkataan iram-iram ialah bersiram ialah mandi. Ya, betul. Bersiram ialah mandi. Iram-iram yang lain pula tahu Nisa? Iram-iram yang lain. Kita tanya cikgu, apa maksud iram-iram? Siapa tahu iram-iram tu tadi? Apa maksudnya? Siapa ingat? Boleh angkat tangan. Steve nampak yang angkat tangan dulu tu. Ya, silakan Steve. Iram-iram ialah payung. Iram-iram bermaksud payung. Ya. Dia kena jawab yang lengkap sikit. Perkataan iram-iram ialah payung. Payung. Dalam bahasa istilahnya iram-iram, kita panggil payung. Payung. Okey. Seterusnya, saya ada lagi ni perkataan ni cikgu. Siapa boleh beri Kak Nisa maksud istana? Cepat angkat tangan. Dara dulu jawab. Dara dulu, silakan cikgu. Jangan angkat tangan. Ya. Maksud perkataan istana ialah rumah. Ya, betul tak cikgu? Betul. Betul. Okey, kita ada lagi 2 perkataan ni. Ada lagi yang belum dapat menjawab ni. Kita beri mereka peluang. Siapa boleh beri maksud bertitah? Angkat tangan. Aida, silakan Aida. Aida nak jawab. Maksud bertitah ialah bercakap atau bertutur. Ya, lengkap jawapannya cikgu. Bercakap tepat atau sekali. bertutur. Yang terakhir sekali, siapa boleh beri maksud ampun? Silakan. Siapa? Arisa. Silakan Arisa. Maksud perkataan ampun ialah maaf. Ya, betul. Ampun maksudnya maaf. Nampaknya kan cikgu, rakan-rakan kita ni mengikuti dengan baik kelas kita pada hari ini. Yang di rumah macam mana? Macam mana tadi kita sama-sama menjawab? Diharapkan jawapan adik-adik pun semua betul. Baiklah cikgu, sebenarnya kita dah tiba di penghujung kelas pun cikgu. Jadi saya nak minta cikgu Nadira untuk kongsikan sedikit kesimpulan dan juga kata-kata akhir kita. Silakan cikgu. Okey, kesimpulan apa yang kita telah belajar pada hari ini ialah cikgu menggunakan tema keluarga diraja. Fokus pembelajaran lebih kepada mendengar, memahami, mentafsir dan memberikan respon kepada terhadap soalan bertumpu. Jadi murid boleh menjawab soalan menggunakan ayat yang lengkap. Itu adalah fokus utama cikgu pada hari ini. Boleh jawab menggunakan ayat yang lengkap. Dan juga di samping itu kita belajar bahasa istana. Ada 6 bahasa istana dan lebih lagi dalam bahagian kuis. Ketuk-ketuk siapa yang kena. Itu bahagian pengayaan dan pengukuhan. Okey. Jadi kesimpulan di sini cikgu mahu menekankan bahawa kita perlu jawab soalan itu dengan menggunakan ayat yang lengkap. Caranya macam mana? Dengar, faham, tafsir dan memberi respon. Okey. Dan untuk menulis ayat yang lengkap tadi, Cikgu Nadira ada kongsikan. Ambil sedikit daripada soalannya ya Cikgu. Jadikan sebuah ayat yang lengkap ketika menjawab soalan. Baiklah, banyak yang telah kita pelajari pada hari ini. Mungkin selepas ini saya bolehlah feeling-feeling orang istana menggunakan bahasa-bahasa yang telah kita pelajari. Terima kasih adik-adik dari SK Seksyen 13 Shah Alam. Anda semua memang best. Semua tadi dapat bintang. Jadi Nisa bagi berbintang-bintang lah untuk anda semua.
semua. Baiklah, terima kasih sekali lagi Cikgu Siti Nadira kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita akan jumpa lagi di episod seterusnya. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya sebagai seorang ayah amat mengambil tahu tentang pembelajaran anak saya. Jadi, bagi menguasai topik pembelajaran keluarga di Raja ini, ada 4 tips yang saya bagi kepada anak saya untuk dipraktikan. Yang pertama, anak saya perlu faham maksud setiap bahasa istana. Dan yang kedua, menghafal sebutan secara tradisional berulang kali sehingga menguasai bahasa dan seterusnya melakukan situasi adat istana dengan anak-anak yang lain. Dan yang ketiga, menonton video di YouTube berkaitan bahasa istana. Dan yang keempat, menjawab soalan-soalan yang ada di internet seperti contoh pautan kuis dan live worksheet. Semoga dengan perkongsian tips ini, anak-anak yang lain pun boleh praktikan di rumah. Sekian dan terima kasih. Didik TV KPM